Di antara para sahabat juga khilaf sesama para sahabat. Kenapa mereka khilaf? Kita dah tengok sebab yang pertama, kerana suatu hadis tak sampai pada sahabat. Sahabat pun tak jumpa hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung muka surat 23 itu, iaitu kita sedang masuk bagaimana fiqh para sahabat. Di antara para sahabat juga khilaf sesama para sahabat. Kenapa mereka khilaf? Kita dah tengok sebab yang pertama, kerana suatu hadis tak sampai pada sahabat. Sahabat pun tak jumpa hadis. Tiba-tiba dikatakan ada mazhab ni tak dapat hadis, dia marah kita. Cakap baik-baik, mana mazhab aku tak jumpa hadis? Lah, sahabat. Ada yang tak ada jumpa hadis. Dia sibuk. Sebab yang kedua, kenapa para sahabat pun ada sedikit pandangan-pandangan yang tertentu? Kedua, kerana para sahabat melihat Rasulullah melakukan suatu amalan, lalu sebahagian sahabat ada yang menyimpulkan amal tersebut sebagai qurbah, yakni ibadah, dan sebahagian lain menyimpulkan sebagai mubah, sunat. Ini bagaimana sahabat. Ada Nabi buat amalan, dua sahabat tengok. Seorang kata bila Nabi buat, kita kena buat. Hak seorang lagi, dia kata kita kena tanya pada Nabi, pasal apa dia buat. Hak seorang lagi, tak payah duk tanya-tanya. Dua sikap ini melahirkan dua fiqh. Melahirkan, bila sahabat pandang macam tu, dia melahirkan ilmu kepada kita. Sebagai contoh, dia kata, para sahabat melihat Rasulullah berlari kecil ketika melakukan tawaf. Kan, ramal. Kan, pusingan 1, pusingan 2, pusingan 3 kan lari. Lari kecil. Jangan lari macam 100 meter. Lari-lari sampai perai balik. Tu tersilap lari tu. Itu kata lari terus sampai perai. Tu tersilap lari. Lari kecil. Bila Nabi lari kecil masa tawaf, kebanyakan sahabat berpendapat berlari kecil ketika melakukan tawaf hukumnya sunnah. Sahabat tengok, ini Nabi buat, kita kena buat. Sementara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat Rasulullah melakukan hal itu untuk maksud tertentu. Nabi yang lari kecil ni ada pasal. Pasal apa? Untuk membatalkan ucapan orang-orang musyrikin, orang-orang Islam telah dihancurkan oleh demam Madinah. Orang kafir musyrikin kata, tengok orang Islam daripada Mekah mai balik Madinah, daripada Madinah mai Mekah, depa ni semua demam. Semua lembek. Orang musyrikin kata ketika Nabi bawa jemaah haji tu. Maka untuk membuktikan perkataan dia salah, kata Ibnu Abbas, tak, semua ni walaupun nampak umat lanjut tapi kuat, semangat. Maka Nabi kata apa dia? Maka beliau lakukan itu untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin, bukan kerana disunahkan. Bukan kerana tawaf itu dia punya apa? Dia punya package dia, bila tawaf kena lari anak. Tak. Nabi lari ketika itu kerana ada illah. Kerana pandangan sahabat ini melahirkan ilmu sunnah dekat kita. Apa dia? Satu hadis akan ada sebab secara kita kata ubudiyah, dan dia akan ada sebab illah. Dia akan ada illah. Illah dia kenapa Nabi buat begini? Kenapa Nabi buat? Maka ulama akan bincang. Kerana dia begini-begini. Tetapi secara total, dia tetap masuk dalam bab sunnah Nabi. Tapi cara sahabat melihat. Dan kerana itu, ada satu perkara, sahabat itu, dia akan buat secara mengikut, dan dia akan buat secara illah. Ini sebab-sebab kenapa para sahabat berbeza pandangan di zaman mereka. Ketiga, kenapa sahabat berbeza pandangan? Kerana ikhtilaf. Ini perselisihan kerana sebab dugaan. Contohnya, para sahabat menyaksikan haji. Ini kerjakan oleh Rasulullah SAW. Lalu sebahagian sahabat mengira ketika itu beliau melakukan haji tamattu'. Sebahagian lagi mengira beliau mengerjakan haji qiran. Sebahagian lain lagi mengira beliau melakukan haji ifrad. Ini dia kata sebab-sebab khilaf. Sebab-sebab sahabat menduga daripada jauh. Tetapi sebenarnya apabila sahabat menduga, selagi Nabi hidup, mereka akan datang kepada Nabi selepas dugaan-dugaan itu mendapat penjelasan. Ini beza sahabat dengan kita. Kepada orang yang pergi Mekah, Nabi kata, kamu bawa al-hadiyu, binatang nak disembelih di Mekah sana. Maka mereka itu Nabi ajak buat haji ifrad. Siapa bawa al-hadiyu, buat haji ifrad. Siapa yang tidak bawa binatang sembelihan, dia buat haji tamattu'. Itu sebenarnya sahabat telah buat rujukan kepada Nabi. Mula daripada duga, tapi mereka buat rujukan kepada Nabi.
Ada satu pendapat dia kata bila Nabi buat haji, daripada jauh haji Nabi yang satu tu sahabat nampak tiga. Ada nampak cara ifrad, ada nampak cara tamattu', ada nampak cara kiran. Ada kata ini mukjizat haji Nabi. Tak betul. Yang tu kekeliruan. Itu bukan mukjizat. Agama ibadat tak ada kekeliruan. Nabi akan bagi penjelasan. Sehingga Nabi benarkan sahabat niat umrah. Nabi suruh sahabat niat umrah. Bila mereka niat umrah, bermakna mereka buat tamattu'. Dugaan mereka itu telah dihakis dengan bertanya kepada Rasulullah. Ini fiqh yang ada pada zaman sahabat. Ada juga di kalangan para sahabat, mereka jadi khilaf sebab apa? Sebab lupa. Ada. Ini pernah berlaku pada Sayyidina Umar, dia terlupa. Masa bila? Masa Nabi wafat. Nabi wafat. Bila Nabi wafat, kan Sayyidina Umar dia macam mengamuk sikit kan? Bukan kata mengamuk. Siapa boleh tak duduk pagi-pagi mai kata Nabi wafat? Ni nak kena menampak ha? Kan macam kita pagi kata rokok haram, nanti kena sekali lagi. Apa haram pula rokok? Cakaplah bab lain. Pagi-pagi dia kata rokok haram, mana tak terbakar Allah tu. Jadi dia duk Umar dengar-dengar ni hang melawak dengan nama siapa? Sayang Sayyidina Umar tu tinggi. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari. Maka bila sampai pada Abu Bakar, masa tu Abu Bakar duk ada di Quba, dia jalan mai ke rumah Nabi, dia tengok Umar dengan cengihnya menghuduskan pedang. Abu Bakar berpidato. Siapa yang sembah Muhammad, Muhammad dah mati. Siapa sembah Allah, Allah hidup. Lepas tu dia baca ayat 100 berapa? 33, 144 Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Apabila Abu Bakar baca ayat ni, apa Umar kata? Kata Umar, nasitu, aku terlupa ayat ni. Maka kadang-kadang tindakan para sahabat jadi khilaf kerana dia terlupa dalil. Dan itu juga menjadi sebab khilaf para ulama kerana terlupa dalil, kerana faktor umur. Tak lekat macam kita kan. Kita alhamdulillah kita boleh ingat. Semalam yang mengaji ingat. Semalam kita mengaji bab apa? Istiwa tak? Al-Amru bin Al-As dia ingat. Dia ingat. Bab istiwa. Oh, bab istiwa. Dia ingat. Semalam kita mengaji akidah siapa? Nampak macam sahabat Nabi. Ini nampak. Ini sahabat Alul Baitul Ilmi. Nampak apa? Kita mengaji bab akidah Mu'tazilah, Hururiyah dan Jahmiyah. Itu kita ingat lah. Kita boleh ingat. Alhamdulillah. Jangan tanya bulan depan punya, ustaz-ustaz tak ingat terus. Tapi itu biasa terjadi. Sebagai contoh, riwayat yang menyebut Umar ibnu Umar berkata, Rasulullah melaksanakan umrah pada bulan Rajab. Ketika mendengar hal itu, Aisyah berkata bahawa Ibnu Umar lupa. Aisyah dia komen Ibnu Umar. Ibnu Umar kata Nabi ni gamaknya rasanya umrah Nabi yang last ni Nabi buat bulan Rajab ni. Kata Aisyah, Ibnu Umar terlupa. Bulan apa Nabi buat umrah? Bermakna terlupa itu sifat manusia. Dan kadang-kadang lupa menjadi sebab pertengkaran. Maka lupa ni pernah terjadi di kalangan para sahabat. Kelima, kenapa terjadi khilaf-khilaf ni? Ikhtilaf akibat kesimpulan yang kurang jelas. Bila sahabat buat kesimpulan, dia faham, dia buat kesimpulan. Bila dia buat kesimpulan dia akan bertentangan dengan apa orang lain faham. Sebagai contoh, Ibnu Umar meriwayatkan hadis, innal maita yu'adzibu bibukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayat akan disiksa disebabkan keluarganya menangisinya. Mayat akan disiksa kerana orang hidup mati. Orang hidup menangis pada dia mati. Kalau bapa mati, anak menangis, bapa akan disiksa. Aisyah radhiyallahu anha memberikan komen bahawa ini merupakan dugaan daripada Ibnu Umar yang keliru dalam memahami hadis. Sebenarnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati jenazah wanita Yahudi yang sedang ditangisi oleh keluarganya, maka beliau bersabda, innahum yabkuna 'alaiha wa innaha tu'adzabu fi qabrihi. Mereka itu menangisinya si mati, padahal mayat tersebut disiksa di atas kuburnya. Tapi Ibnu Umar mengira siksa tersebut disebabkan oleh tangisan dan juga mengira hukuman tersebut umum untuk semua mayat. Tersilap faham. Ya betul. Sahabat dalam proses nak mengaji memang tersilap.
Dibetulkan. Bila dibetulkan, yang betul itulah yang mereka amalkan. Dia tak ada apa-apanya aib. Ni kalau dapat pokok India tu, dia kata tengok sahabat pun tak faham. Ni satu pokok India punya mai. Mana punya India pun tak tahu lah. Mereka ni tak boleh tengok hadis-hadis yang menunjukkan sahabat tu macam ni. Macam ni tengok Ibnu Umar, korang faham. Dia kata itu menunjukkan kita lebih baik daripada Ibnu Umar. Lagu tu dia punya conclusion. Lagu tu dia punya conclusion. Tak. Kita kata proses ditarbiyah. Nabi duduk hidup. Aisyah ada. Lepas Nabi wafat, sahabat bertanya agama kepada Aisyah. Aisyah kata, Aisyah ni dalam fiqh ni dia jadi mazhab besar. Dia boleh membantah sesiapa. Pasal ada benda dia tahu khusus daripada Nabi. Dia duduk dalam rumah Nabi. Aisyah kata, Ibnu Umar kata, bila adik-beradik mati kita menangis, adik-beradik kena azab. Tak, kata Aisyah, sebenarnya hadis itu hadis khusus berkenaan dengan satu wanita Yahudi. Dia berwasiat, kalau aku mati besok menangis. Kalau hampa tak menangis, macam tak berapa ong sikit. Dia apa menangis. Nabi lalu. Nabi kata keluarga ni menangis kerana dia telah berpesan. Maka dia diazab kerana pesanan yang salah itu. Itulah maksud hadis itu. Hadis itu bukan umum. Dia khusus pada orang tertentu. Yang berwasiat dengan wasiatnya mungkar. Ni besok saya ni dipesan kat anak dia. Ayah kalau mati besok, tengok nak bawa bantai ada 2,500. Buat tahlil 3 malam. Kita pun ambil buat tahlil 3 malam. Ya, dia kena azab kerana memberi wasiat yang bid'ah. Maka wasiat yang bid'ah, seorang anak mesti tidak melaksanakan. Tak laksanakan. Habis kita tak laksana, bapak kita macam mana? Dengan kita tak laksana, itulah syafaat untuk dia. Dengan kita laksana, bahkan itu akan membawa mudarat untuk dia. Jangan kita melaksanakan. Ni bapak ada nazar ni. Abang ingat kalau bapak mati tak ada jumpa 10 Muharram, ni duit ni 250 ni bapak nazar dah nak buat bubuk suara tu ni. Bapak mau melekat 10 Muharram. Tapi bapak tu pergi hantar memorandum bantah Syiah. Tapi bubuk suara dia mau. Ni yang kata bapak ni. Jadi kita pasal dia wasiat bubuk ni benda halal, kita boleh buat tapi tidak 10 Muharram. Kalau buat 10 Muharram, itu melaksanakan yang bid'ah. Kita buat bagi 10 Sapak. Kita buat 10 Sapak. Kita genjak untuk menunjukkan kita buat bubuk. Tak ada kena mengena dengan kalang kabut ni semua. Ini yang dimaksudkan oleh hadis tadi. Keenam, kenapa jadi khilaf di kalangan sahabat? Ikhtilaf dalam menentukan illah sebuah hukum itu ada sebab dia. Masalah berdiri untuk jenazah. Sebahagian berpendapat berdiri ini dimaksudkan untuk menghormati para malaikat. Tengok bila Nabi berdiri kepada mayat, dia banyak pandangan mata. Sebelum mereka bertanya kepada Nabi, dia pada banyak pandangan. Dengan demikian, hukum berdiri itu berlaku umum untuk jenazah mukmin dan jenazah kafir. Pasal apa? Bila mayat itu ada malaikatnya ikut. Kita bangkit berdiri, kita. Ini pun pernah menjadi sebab-sebab kenapa para sahabat kita tengok ada pandangan-pandangan yang tak sama. Ini kita tengok fiqh para sahabat.